Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Ketua WIP, yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Dolmat dan barisan ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Tuan Seusaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berusaha IR Insinyur Hajiah Datuk Shima binti Muhammad, Timbalan Seusaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 12/2022 pada pagi ini dimulakan dengan bacaan doa. Dipersilakan. Berpindah kepada perkara 2, iaitu menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan mempengerusikan mesyuarat bulanan bilangan 12/2022 dengan hormat takzimnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bandaraya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Ketua WIP Ahli Majlis serta barisan Ahli Majlis Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berusaha Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, barisan ketua-ketua jabatan, rakan-rakan media serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan penuh rasa kesyukuran yang tidak terhingga di atas limpah kurnia-Nya, kita dapat hadir bersama-sama pada pagi ini bersempena mesyuarat penuh Majlis Bandaraya Johor Bahru bilangan 12 bagi tahun 2022. Marilah kita memperbanyakkan selawat dan salam di atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ikutan, pedoman dan tauladan
buat diri kita sehingga ke akhir zaman. Bersempena dengan kehadiran tahun baru ini, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023 kepada barisan ahli majlis, ketua-ketua jabatan, para pegawai dan warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru serta kepada seluruh warga Bandaraya Johor Bahru yang dikasihi. Semoga dengan izin dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, tahun baru ini akan terus mencatatkan pembangunan, kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan buat Bandaraya Johor Bahru ini dan di seluruh negeri dan negara tercinta ini. Dalam pada itu, MBJB juga akan menggandakan usaha bagi meneruskan agenda-agenda pembangunan bandaraya yang telah dirangka pada tahun ini ke arah bandaraya yang pintar, hijau dan mampan. Semoga pada tahun ini juga kita dapat mengukuhkan semangat kerja berpasukan atau the spirit of togetherness, menambah baik mutu penghasilan kerja serta membawa anjakan paradigma kita demi membawa organisasi MPJB ini ke tahap yang lebih maju, berkualiti dan relevan di masa kini. Para hadirin yang saya hormati sekalian, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan berkenaan projek Johor Bahru History Artland yang akan dilaksanakan di Pusat Bandar Johor Bahru pada tahun ini. Untuk makluman warga bandaraya, Pusat Bandar Johor Bahru adalah merupakan antara pusat bandar yang tertua di Malaysia yang diasaskan pada tahun 1855 oleh Temenggung Daing Ibrahim yang dahulunya dinamakan sebagai Tanjung Puteri. Pada awalnya, Pusat Bandar Johor Bahru ini adalah merupakan perkampungan nelayan Melayu. Seterusnya, semasa pemerintahan Sultan Abu Bakar, baginda memperkenankan untuk menamakannya sebagai Johor Bahru sewaktu baginda mengisytiharkan Johor Bahru sebagai ibu kota kerajaan Johor moden pada tahun 1866. Permulaan pembangunan Johor Bahru adalah menerusi kerjasama yang baik di antara tokoh-tokoh masyarakat tempatan, pengusaha-pengusaha British serta tokoh-tokoh masyarakat Cina. Oleh yang demikian, terdapat nama-nama jalan dan tempat di Pusat Bandar Johor Bahru yang dinamakan mengikut nama-nama tokoh yang telah memajukan negeri Johor ini seperti Persiaran Abu Bakar, Jalan Datuk Menteri, Jalan Abdullah Ibrahim, Jalan Meldrum, Jalan Duke, Jalan Tan Hiok Ni dan Jalan Wong Afuk dan lain-lain lagi. Selain itu, terdapat pelbagai lapisan masyarakat dan kaum di Johor Bahru yang membentuk kemakmuran dan kemuafakatan bangsa Johor seperti yang kita lihat pada hari ini. Seterusnya, melalui kepelbagaian budaya, bahasa dan agama di Johor Bahru, terlahirlah pelbagai warisan yang kita dapat saksikan hari ini di Pusat Bandar Johor Bahru, antaranya termasuk rumah-rumah ibadat dan bangunan warisan. Oleh demikian, bagi mempromosikan warisan budaya dan sejarah yang ada di Johor Bahru, MBJB telah merancang dan menghaskan kawasan tarikan yang baru berkonsepkan seni mural sejarah dan warisan Johor Bahru iaitu di lorong belakang Masjid India. Kawasan ini akan dijadikan sebagai kawasan tumpuan pelancong baru bagi Johor Bahru dengan diberi nama Johor Bahru Historical Artland. Terdapat ruang yang luas di kawasan ini yang berpotensi menjadi kawasan pelbagai fungsi selain menjadikan kawasan beribadah semasa solat Jumaat di Masjid India. Projek ini akan memfokuskan untuk membuat lukisan mural berdasarkan sejarah, tokoh dan peristiwa penting di Johor Bahru sejak ditubuhkan sehingga sekarang yang akan dilukis oleh artis mural tempatan dari negeri Johor. Selain mengindahkan lanskap dan persekitaran, kawasan ini akan dijadikan tempat bergambar yang ikonik serta dijadikan tempat saluran pengetahuan dan pendedahan sejarah terutamanya kepada orang muda Johor. Pelbagai kerja dan usaha telah dijalankan oleh MBJB dan pihak swasta untuk mengindahkan Pusat Bandar Johor Bahru. Kini MBJB sedang giat menjalankan kerja mengecat bangunan di Pusat Bandar selain merangka beberapa cadangan untuk memberi nafas baharu kepada Pusat Bandar. Namun begitu, amat mengecewakan apabila saya dapati masih terdapat aktiviti vandalism seperti menconteng dinding dan merosakkan harta benda awam yang berlaku di dalam kawasan Pusat Bandar dan Bandaraya Johor Bahru amnya. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengingatkan semua mengenai tanggungjawab kita untuk sama-sama memelihara bandaraya yang kita sayangi ini dan mencegah daripada perbuatan seperti ini daripada berlaku. Sebagai langkah proaktif,
MBJB juga akan menyediakan ruang dan kebenaran berkarya kepada penggiat seni mural dan grafiti di kawasan yang akan diperincikan berdekatan dengan jalan terus. Melalui program ini, ianya sedikit sebanyak dapat mencungkil bakat-bakat baharu serta mengurangkan masalah vandalism di pusat bandar dengan memberi platform dan saluran yang betul dalam penghasilan seni grafiti dan mural. MBJB mensyaratkan agar setiap grafiti dan mural yang dihasilkan perlulah bertemakan kepada sejarah dan warisan Johor agar ianya selari dengan matlamat dan hala tuju MBJB. Para hadirin yang saya hormati sekalian, untuk makluman warga bandaraya, MBJB kini memberikan lanjutan tempoh pembaruan lesen perniagaan dan iklan bagi tahun 2023 tanpa dikenakan sebarang charge penalti kelewatan pembaharuan lesen. Lanjutan ini kita berikan sehingga 28 Februari 2023. Mulai 1 Mac 2023, kegagalan pembaharuan dilakukan akan menyebabkan lesen perniagaan dan iklan dibatalkan serta-merta. Ini bermakna sekiranya lesen dibatalkan, pemilik perniagaan yang masih menjalankan operasi perniagaan perlu membuat permohonan lesen mengikut prosedur penuh permohonan lesen perniagaan dan iklan. Untuk makluman semua, pengambilan lesen dan pelekat lesen perniagaan dan iklan yang telah dijelaskan bayaran melalui e-Hikmat boleh diambil dalam masa 14 hari selepas bayaran dijelaskan di kaunter Jabatan Pelesenan MBJB Aras 5 Menara MBJB. Surat tawaran serta salinan resit rasmi bayaran yang menunjukkan bukti pembayaran dan nombor akaun lesen perlu dibawa sekiranya tuan-puan ingin menuntut lesen perniagaan dan pelekat lesen. Pembaharuan lesen perniagaan dan iklan ini boleh dibuat di kaunter setempat MBJB atau menerusi ehikmat.my. Para hadirin yang saya hormati sekalian, di sini saya ingin membentangkan laporan prestasi pengurusan aduan awam bagi tahun 2022. Untuk makluman semua, MBJB telah menerima sebanyak 18,038 aduan sehingga 31 Disember 2022. Aduan-aduan ini diterima melalui 15 sumber aduan iaitu menerusi sistem pengurusan aduan awam ataupun SISPA, laman sosial seperti Facebook dan WhatsApp, panggilan telefon, saluran ahli majlis, aplikasi respons rakyat, email, aplikasi iTegur dan lain-lain lagi. Untuk makluman semua, aduan berkaitan pokok iaitu sama ada pokok tumbang, rosak dan berisiko adalah merupakan aduan tertinggi diterima sehingga Disember iaitu sebanyak 3,617 aduan. Diikuti dengan aduan berkaitan lampu atau pencahayaan sebanyak 2,223, aduan jalan sebanyak 2,182 aduan, aduan berkaitan pembersihan awam sebanyak 2,004 aduan, aduan haiwan perosak sebanyak 1,778 aduan dan aduan tempat letak kenderaan atau parkir sebanyak 1,365 aduan. Terdapat sejumlah 32 kategori aduan awam yang telah diterima sepanjang tahun 2022. Daripada keseluruhan jumlah aduan yang diterima dalam tahun 2022, sebanyak 13,398 aduan telah diselesaikan iaitu bersamaan 74.28% dari keseluruhan aduan. Selaras dengan dasar No Wrong Door Policy, MBJB sentiasa terbuka untuk menerima aduan awam meskipun penyelesaian aduan tersebut bukan di bawah tanggungjawab kita di Majlis Bandaraya Johor Bahru. Dalam pada itu, MBJB juga telah mengambil inisiatif melalui penubuhan skuad kilat bagi menangani aduan-aduan yang bersifat kecemasan seperti aduan banjir kilat, aduan pokok tumbang, tanah runtuh dan lain-lain lagi, aduan kecemasan bagi diselesaikan dalam tempoh yang pantas. Skuad kilat ini akan ditambah baik dari semasa ke semasa melalui penambahan peralatan, kenderaan dan kekuatan bilangan anggota agar fungsinya sebagai skuad yang bertindak terhadap aduan kecemasan berjalan dengan efisien. Menerusi kerja-kerja rondaan dan pemantauan setiap hari oleh skuad kilat Majlis Bandaraya Johor Bahru, langkah preventive measures turut dapat diambil oleh MPJB tanpa perlu menunggu aduan awam terutamanya di kawasan hotspot banjir kilat. MPJB juga akan menambah baik sistem pengurusan aduan awam ini dari semasa ke semasa, termasuk mengambil langkah untuk mengintegrasikan
Sistem Pengurusan Aduan Awam SISPA MBJB bersama portal GeoJB bagi memudahkan pemantauan penyelesaian aduan di peringkat MPJB dibuat. Integrasi maklumat SISPA dan portal GeoJB ini adalah merupakan salah satu ciri utama dalam usaha membangunkan sebuah command center di menara MPJB yang membolehkan integrasi dan pertukaran maklumat terutamanya berkaitan aduan awam dilaksanakan secara efisien dan automatik tanpa perlu menjana data secara manual. Melalui integrasi maklumat SISPA dan portal GeoJB ini, maklumat aduan dapat direkodkan dan diselesaikan dengan lebih efisien. Para hadirin yang saya hormati sekalian, sebagai langkah mengurangkan kadar penyakit berjangkit serta meningkatkan herd immunity di bandaraya ini, Jabatan Kesihatan MPJB kini menawarkan perkhidmatan suntikan influenza dengan harga berpatutan kepada orang awam di bandaraya Johor Bahru. Sasaran pemberian suntikan ini adalah kepada warga bandaraya, terutamanya kepada mereka yang terdedah dan berisiko tinggi kepada jangkitan influenza, iaitu kanak-kanak, ibu mengandung, warga emas serta individu yang mempunyai daya ketahanan badan imunisasi yang rendah. MPJB mengenakan harga serendah RM60 saja bagi setiap suntikan influenza kepada warga negara serta RM80 kepada bukan warga negara. Untuk makluman lanjut berkaitan perkhidmatan ini, warga bandaraya bolehlah menghubungi klinik bandaraya Johor Bahru di aras bawah bangunan Jotik, Jalan Air Molek. Dalam pada itu, klinik bandaraya juga menyediakan suntikan vaksin typhoid kepada pengendali makanan serta vaksin meningokokal kepada mereka yang akan menunaikan umrah atau haji. Para hadirin yang saya hormati sekalian, sebagai usaha untuk merancangkan aktiviti bersama masyarakat di Johor Bahru ini, MPJB telah merangka pelbagai program dan acara sebagai pengisian kalender tahun 2023. Acara yang dirancang MPJB ini dibuat dengan bertemakan usaha pembentukan The Greater Johor Bahru, Bandaraya Mampan serta Bandaraya Hijau. Sejumlah 103 acara yang melibatkan aktiviti dalaman serta orang ramai telah dirangka untuk dilaksanakan pada tahun 2023 ini sesuai untuk setiap lapisan masyarakat dalam Johor Bahru. Antara program utama yang akan diadakan adalah seperti seminar warisan bandaraya Johor Bahru, JB Criteria Mayor's Cup, Johor Creative Music Challenge, Festival Orang Muda UMJ Fest 2023, program Community Engagement Jom Jumpa Mayor at City Square, JB Sports Week, The Greater JB dan Kejohanan JB Esports, Majlis Perasmian dan menandatangani deklarasi The Greater Johor Bahru, Karnival sambutan ulang tahun bandaraya ke-30 pada 1/1/2024 dan lain-lain lagi. Permakluman berkaitan acara yang bakal diadakan ini akan diwar-warkan menerusi. Setakat ini sahaja ucapan saya. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya, perkara 3, mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 11/2022 bertarikh 30 November 2022. Bismillahirrahmanirrahim. La yurma fi syai'un fi wa la fi sama'i wa sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Majlis Johor. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Yahya bin Jaafar membawa usul supaya penyata mesyuarat penuh bilangan 11/2022 yang bertarikh 30 November 2022 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya J. Sila Laki Gopal menyokong usul tersebut. Penyata mesyuarat penuh bilangan 11/2022 bertarikh 30 November 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4, mengesahkan penyata-penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diluluskan. Perkara 4.1, menerima penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 12/2022
bertarikh 21 hari bulan Disember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Bandaraya, salam Maju Johor. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Nur Azhar bin Abdul Hamid membawa usul supaya penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 12 Palang 2022 bertarikh 21 Disember 2022 bagi diterima dan diluluskan. Yang Amat Datuk Pengerusi, saya Pani Selva menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 12 2022 bertarikh 21 Disember 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.2 menerima penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 12 Palang 2022 bertarikh 13 hari bulan Disember 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Bandar, tuan-tuan dan puan, saya Suhaimi bin Ahmad membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelaksanaan Bandar Selamat program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 12 Palang 2022 bertarikh 13 Disember 2022 bagi diterima dan diluluskan. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Yu Chie Siong menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 12 2022 bertarikh 13 hari bulan Disember 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.3 menerima penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 12 Palang 2022 bertarikh 11 hari bulan Disember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Saifuddin Yusof membawa usul supaya penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 12 Palang 2022 yang bertarikh pada 11 hari bulan Disember 2022 diterima dan diluluskan. Penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 12 2022 bertarikh 11 Disember 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.4 menerima penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 12 Palang 2022 bertarikh 12 hari bulan Disember 2022. Datuk Pengerusi, saya Abu Talib bin Alas menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 12 2022 bertarikh 12 Disember 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, bilangan 4.5 menerima penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 12 Palang 2022 bertarikh 13 hari bulan Disember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maju Johor. Yang berhormat Pengerusi, saya Muhammad Hairul Azlan bin Sulong membawa usul supaya penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 12 Palang 2022 bertarikh 13 Disember 2022 bagi diterima dan diluluskan. Penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 12 2022 bertarikh 13 Disember 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 4.6 menerima penyata jawatankuasa tafsiran bilangan 12 Palang 2022 bertarikh 13 hari bulan Disember 2022. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Teo Chaling membawa usul supaya penyata jawatankuasa
Taksiran bilangan 12 Palang 2022 bertarikh 13 hari bulan Disember 2022 bagi diterima dan diluluskan. Untuk pengurusi saya, Nur Akmal binti Muhammad, menyokong usul tersebut. Penyata jawatan kuasa taksiran bilangan 12/2022 bertarikh 13 Disember 2022 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 5 membentangkan penyata palang minit mesyuarat sebagaimana makluman. Perkara 5.1 menerima penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 23 palang 2022 bertarikh 8 hari bulan Disember 2022 dan penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 24 palang 2022 bertarikh 20 hari bulan Disember 2022 diterima sebagai makluman. Penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 23/2022 bertarikh 8 Disember 2022 dan penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 24/2022 bertarikh 20 hari bulan Disember 2022 diterima sebagai makluman. Seterusnya, bilangan 6 usul penangguhan. Pak Datuk Pengerusi, saya Ambun Heng membawa usul supaya mesyuarat penuh bilangan 12 Palang 2022 bertarikh 2 Januari 2023 ditangguhkan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, salam maju Johor, salam perpaduan. Saya Syekh Ahmad Nafiq Al-Firdaus menyokong usul tersebut. Dengan itu, mesyuarat penuh bilangan 12/2022 bertarikh 2 hari bulan Januari 2023 ditangguhkan. Seterusnya, perkara 7, ucapan penangguhan ahli majlis dipersilakan. Salam sejahtera, salam Bandaraya Johor Bahru, salam maju Johor. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Domat, Ketua Wib Ahli Majlis Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Puan Insinyur Hajiah Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Rakan-rakan ahli majlis, ketua-ketua jabatan, ahli-ahli exco officio serta ahli mesyuarat yang saya kasihi sekalian. Saya berterima kasih kerana diberi peluang untuk berucap dalam ucapan penangguhan untuk mesyuarat penuh bulan Disember 2022 pada pagi ini. Saya ingin memanjatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan atas kurnia dan limpahnya. Saya dapat berucap dalam dewan yang mulia ini setelah beberapa kali saya terpaksa ditangguhkan kerana saya tidak sihat pada bulan lepas. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah kepada seluruh warga MBJB atas sambutan Hari Bandaraya yang ke-29 beberapa hari yang lepas. Yang berhormat Datuk dan ahli mesyuarat sekalian, ini merupakan penggal pertama saya di Majlis Bandaraya Johor Bahru memikul jawatan sebagai ahli majlis. Sebelum ini, saya berkhidmat di Majlis Bandaraya Pasir Gudang dan kini saya diamanahkan untuk berkhidmat di dalam kawasan MBJB. Selaku orang baru, saya mohon tunjuk ajar dan teguran dari warga MBJB. Saya masih ingat lagi perasaan bercampur bau semasa mengangkat sumpah di menara MBJB yang baru ini. Bangunan yang sergam indah, ramai sahabat lama yang masih saya kenali tetapi ramai juga yang baru bersapa muka. Saya merasai banyak juga dasar-dasar berlainan di PBT yang baru ini yang perlu saya pelajari dan fahami. Tanggungjawab sebagai seorang ahli majlis makin berat, terutamanya dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat pada masa kini. Ahli majlis perlu sentiasa bersiap sedia untuk menerima dan tindak balas terhadap aduan dan pertanyaan orang ramai, tidak kira waktu siang atau malam. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai, khususnya pengarah dan penolong pengarah yang tidak jemu menerima dan menjawab isu-isu dan permasalahan masyarakat yang selalu saya adukan dan bangkitkan. Yang berhormat Datuk dan ahli mesyuarat sekalian, saya ada menerima pertanyaan dari penjaga dalam zon saya. Mereka bertanya, ada terdengar bahawa fee lesen penjaja akan dinaikkan semula 2023 selepas endemik oleh MBJB. Kami sedia faham,
fee lesen penjaja MBJB tidak pernah dikenakan dalam 3 tahun ini. Dan jikalau ada keputusan untuk meningkatkan kadar pelesenan, tidak salah juga. Akan tetapi, banyak penjaja telah dan sedang mengalami cabaran akibat cetusan pandemik COVID-19 ini. Waktu duduk dekat rumah lebih daripada peniaga. Sejak beberapa bulan lepas saja, kita dapat melihat aktiviti ekonomi cuba kembali seperti dahulu. Jadi, saya berpendapat bahawa peningkatan bayaran mungkin boleh diambil secara berperingkat atau dengan pemberian pengecualian sebanyak 50% daripada kenaikan yang sebenar pada tahun pertama. Dengan itu, ia dapat mengurangkan beban para peniaga dalam waktu pemulihan ekonomi ini. Malah juga dapat memaklumkan mereka untuk bersedia dengan kadar baharu pada tahun yang akan datang. Yang berhormat Datuk dan ahli masyarakat sekalian, hubungan ahli majlis dengan penduduk pada zaman ini seumpama dakwat dengan kertas. Jarang telefon bimbit ahli majlis boleh rehat lebih daripada 5 hari. Kami dipuji jikalau aduan diselesaikan dengan segera, tapi di sebaliknya kami ditegur jikalau tindakan terlambat selepas aduan diterima. Saya faham banyak masalah yang bukan senang dapat diselesaikan dalam sekelip mata, tetapi kita perlu mengambil pendekatan yang begitu proaktif dengan bersungguh-sungguh. Dengan ini, saya ingin menyentuh 2 isu yang memerlukan bantuan dan tindakan segera daripada jabatan yang berkaitan. Isu pertama, banjir kilat. Banjir kilat di kawasan MBJB bukan lagi isu baru. Jika kawasan rendah atau kampung yang berada di tepi sungai, kita semua faham. Tetapi berbezanya di zon saya, terutamanya di Setia Indah zon 10 dan zon 11. Saya difahamkan oleh penduduk zon 10 di mana mereka sangat risau jikalau berlakunya hujan lebat. Mereka tidak faham apakah yang menyebabkan kawasan perumahan mereka sering dibanjiri air bertahun-tahun dan masalah tidak dapat diselesaikan sehingga hari ini. Untuk zon Setia Indah 11, saya berasa agak pelik. Mengapa permukaan jalan boleh dipenuhi dengan air waktu hujan lebat sedangkan monsoon drain berada di sebelah jalan sahaja? Saya berpendapat bahawa siasatan dan penyelenggaraan perlu disegerakan bagi menyelesaikan masalah yang mereka menghadapi selama ini. Yang berhormat Datuk dan ahli masyarakat sekalian, isu kedua yang saya perlukan perhatian adalah isu berkenaan dengan lantikan kontraktor di Taman Permainan Kanak-kanak. Sebagai contoh, saya dapati playground di Jalan Jayaputra, LA Garden telah banyak yang rosak dan membahaya kepada penduduk, terutamanya kanak-kanak yang suka menghabiskan masa lapang di situ. Saya dimaklumkan tempoh kontrak sudah tamat pada bulan September 2022, akan tetapi prosedur untuk melantik kontraktor baru mengambil masa yang agak lama dan masalah timbul di mana kerja penyelenggaraan tidak dapat dijalankan. Insiden ini bukan sahaja berlaku di LA Garden, tetapi juga beberapa taman permainan kanak-kanak dalam zon Steel Austin menghadapi masalah yang sama. Dengan itu, saya bercadang untuk mengadakan lantikan kontraktor sebelum tamat tempoh supaya adanya kesinambungan. Tidak lupa juga saya ingin memuji dan mengucapkan terima kasih kepada pegawai-pegawai yang berusaha menganjurkan program-program yang melibatkan ahli majlis sepanjang tahun ini. Walaupun kami selalu menemui cabaran, tetapi kami tetap cuba sedaya upaya untuk berkecimpung dalam setiap program. Sebelum saya mengundur diri, saya mengucapkan selamat tahun baru 2023 dan izinkan saya mengakhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Orang Jawa tanya, "Wes mangan?" Jawapannya, "Wes sudah." Terima kasih malam ini ada makan malam. Harap kita tetap bersabar. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Datuk Bandar, Barisan Ahli Majlis, Tuan Setiausaha, Timbalan Setiausaha, ahli-ahli Ekvisio, para pemberita, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 12 Palang 2022 pada hari ini telah pun selesai. Sebentar lagi Yang Berhormat Datuk Bandar akan meninggalkan Dewan Inai Merah. Manakala pada sidang hadirin dan ahli mesyuarat dipohon untuk berdiri.